سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Minhajul Abidin muka surat 13, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan di atas jumlahnya, tiap-tiap barang yang tiada sentosa, tiada selamat daripada binasa serta jahilnya. Hak Jawi itu serta jumlahnya. Hak Rumi macam mana? Dia hak Jawi serta jahilnya, serta jumlahnya. Bukan serta jumlahnya, serta jahilnya. Itu hak Jawi. Serta jumlahnya bukan, diserta jahilnya. Tiap-tiap barang yang tiada sentosa, tiada selamat daripada binasa. Binasa di sini binasa i'tiqad. Serta jahilnya, maka menuntut akan dia akan barang yang tiada sentosa itu. Maka menuntut akan dia akan barang yang tiada sentosa itu fardu wajib. Fardu yakni wajib sebagai wajib aini. Fardu yakni wajib, yakni sebagai wajib fardu ain. Tiada harus, wajib, kemudian tiada harus dengan makna haram. Tiada harus yakni haram, meninggal akan dia, meninggal akan menuntut akan barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahilnya. Maka inilah jumlah barang yang tersebut. Wabillahi taufik. Dan di atas jumlahnya, jumlah ni secara ijman. Jumlah ni secara ijman, secara kesimpulan, secara kasar. Kan di jumlah ni mari daripada mana? Mari daripada capu tu banyak tu. Kemudian dapatlah satu jumlah. Jadi jumlah tu mana secara kasar. Boleh jumlah banyak tu ni, boleh jumlah banyak ni, capu banyak mana? Ni capuk ni, ni capuk ni, ni capuk ni, ni capuk ni. Hak capu-capu tu panggil perici. Kan? Hak perici tu capu. Akhir semua sekali berapa? Semua sekali, ni jumlah dia. Ni kasar dah ni. Dah boleh banyak ni jumlah ni, mari mana ni? Boleh banyak ni, mari mana? Orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Itu perici. Sekarang boleh stokor. Ni contoh. Maksud sini jumlah ni secara kasar, secara kesimpulan. Yang kita sebut jumlah. Contohlah kita boleh banyak ni. Jumlah ni banyak boleh ni. Mari mana boleh banyak ni? Mari mana?
Puisi lah. Oh ni banyak ni, ni banyak ni, orang ni banyak ni, orang ni banyak ni. Hipung, tu boleh banyak tu jumlah dia panggil. Kenapa tu? Secara kasar. Secara puisi, seorang banyak tu, seorang banyak tu, seorang banyak tu. Ini di atas jumlah ni, di atas kesimpulan dia. Secara kasar. Ini secara kasar. Hak berkaitan dengan hak wajib fardu ain belajar daripada ilmu tauhid. Hak wajib fardu ain belajar ilmu tauhid. Panjang dah bicara daripada atas tu. Sebab di bawah tu dia nak masuk dah. Dan ada pun had yang tertentu fardu daripada ilmu sir itu. Nak pergi pula hak had sakatan fardu ain daripada ilmu tasawuf. Di bawah tu nak masuk kepada had sakatan yang fardu ain daripada ilmu tasawuf. Kemudian pergi pula had sakatan fardu ain daripada ilmu fiqh. Sekarang ni di penghujung had sakatan fardu ain ilmu tauhid. Hak ni sangat-sangat kena tahu. Sebab ini fardu ain atas masing-masing. Masing-masing kena kira diri sendiri. Tak ada orang boleh tolong hitung kepada kita. Saya macam mana cek pegang nadi fardu ain waktu lepas dah. Ada kita. Jumpa seseorang, saya mari ni nak tanya fardu ain saya lepas ke tak? Tauhid ni, mari tangan. Dia pun pegang nadi. Tu pegang nadi tu nyakit lain. Kenapa ni? Kita kena kira diri kita sendiri. Sebab kalau kita tak melengkapkan ilmu fardu ain ni, kita berdosa besar. Sama ada fardu ain tauhid tasawuf fiqh pun samalah. Terutama sekali fardu ain tauhid sebagai usuluddin. Tu dosa besar. Sebab kita nak pastikan fardu ain kita lepas, fardu ain keluarga kita, anak bini kita lepas. Kemudian sama ada kita nak mengulangi fardu ain, sama ada kita nak menambahi ilmu fardu kifayah, sama ada kita untuk masa sekarang ni terlampau sibuk sangat-sangat, tak boleh nak luangkan masa untuk belajar. Tak apalah, fardu ain kita beres dah. Mana kita sudah selesai. Jadi nak tahu fardu ain beres ni, kena faham molek sakatan. Tadilah, tak ada orang boleh tolong kuasa untuk diri kita masing-masing. Kita kena tahu sendiri. Yang kita belajar ni macam mana? Dah kita belajar sudahlah. Adalah tu, tak boleh gitu. Hak tu, macam hak tu boleh duduk pondok macam sebut minggu lepas. Duduk pondok. Belajar dari pagi sampai ke malam. Hak mana fardu ain, tak tahu tak apa. Dah tauhid 2-3 kitab, fiqh 2-3 kitab, tasawuf 2-3 kitab, ilmu fardu kifayah lagi banyak. Tu tak apalah. Semata-mata belajar je. Daripada pagi sampai ke malam, semata-mata belajar je. Dah duduk belajar banyak-banyak ni, mana fardu ain, mana fardu kifayah. Tu tak apa. Tu pun kadang-kadang walaupun duduk di pondok dah ni, kalau kita kata tempat yang mewah dengan majlis ilmu pagi sampai ke malam, hak duduk pondok dah sendiri pun kadang-kadang balik daripada pondok fardu ain pun tak lepas. Sebab kadang-kadang duduk pondok ni ada yang ada abang-abang, dia boleh tolong susung, awak belajar sini dulu, awak belajar sini. Dia pergi pondok ni sendirian. Niat azam dia cukup tinggi, nak belajar kitab-kitab Arab, kitab-kitab besar. Dia pun mendalami ilmu fardu kifayah, nahwu, sarah, ilmu alat-alat dia pun pelajari. Itu semua fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi nak belajar kitab-kitab besar, kitab-kitab Arab, kena belajar nahwu, sarah, ilmu alat ni, baru boleh kita belajar kitab Arab. Duk pondok ni kitab yang glamour kitab Arab, kitab yang masyhur kitab Arab. Tapi kitab-kitab Arab ni kitab besar-besar, kebanyakannya fardu kifayah. Nak belajar kitab-kitab besar ni kena belajar ilmu alat, nahwu, sarah pun fardu kifayah. Jadi dia masuk pondok tak ada bimbingan. Pondok dia tidak macam sekolah. Pondok atas individu, bawa diri masing-masing. Satu-satu masa ada beberapa kelas ilmu. Di masjid, di surau,
Surau belah hilir, surau belah hulu, surau belah jatuh, surau belah naik. Dia banyak tempat. Kita pilih nak masuk mana pun. Lepas tu, pilih nak tidur pondok pun tak ada orang larang. Sebab tak ada nama kedatangan. Hak wajib sungguhnya kalau tidak kena hukum berjamaah. Berjamaah tu wajib lah. Terutama kali kalau subuh. Tak naik je kena hukum lah. Hak kelas ni gitulah. Jadi bila tak ada bimbingan, dia belajar ilmu-ilmu fardu kifayah. Hak kita kecek, kita tak jawi ni, dia tak mau belajar. Macam tak standard lah. Tak mau belajar. Itu fardu ain untuk budak-budak. Untuk budak-budak ni bukan untuk budak-budak umur, untuk budak-budak yang baru belajar. Walaupun tua pun situlah dia duduknya. Tapi dia tak mau belajar tu. Dia nak belajar standard. Nak belajar kita Arab. Dia pun belajar ilmu-ilmu alat ni, tapi kita jauh kecil-kecil dia tak belajar. Ada seumpama tu. Tapi rezekinya di pondok tu tak lama, setahun 2 tahun terpaksa kena berhenti. Balik kampung, fardu ain tauhid pun tak sesat, fardu ain fiqh pun tak sesat, sebab dia banyak fokus fardu kifayah. Tu duduk pondok dah tu. Tapi kalau orang tua duduk pondok, dia ngaji tak jawi je. Tak Arab tu kadang-kadang jadi ikuti. Duduk pondok tak apa. Kalau orang tua ni lah, dia belajar kita tak jawi. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Adapun kita kampung ni, kita terhad. Kampung ni terhad. Kita ada 3 ilmu fardu ain, tauhid, tasawuf, fiqh. 3 ni hak wajib serta-merta bagi kita. Sebab kewajipan ni bermula daripada amal baligh. Kita sudah di penghujung baligh, baru kita nak belajar fardu ain. Faham tak? Di penghujung baligh. Di penghujung baligh baru nak belajar 3 ilmu ni, tauhid, tasawuf, fiqh. Jadi kita kena fokus lah. Kena fokus. Hak fardu ain hak mana? Kita kena mencari. Kita bukan menanti. Ini adalah keperluan asasi orang panggil. Hak ni keperluan. Kita kena lengkapkan keperluan. Barulah pergi pada kemahuan. Ni biasa tunggu ceramah. Kita belajar ni ada keperluan yang wajib, ada kemahuan, cita-cita nak belajar biar tinggi-tinggi. Itu kemahuan bagus. Kemahuan nak belajar banyak-banyak, kemahuan nak belajar tinggi-tinggi bagus. Biar jadi alim. Tapi keperluan yang wajib. Keperluan yang wajib hak mana? Itu fardu ain. Hak tu tak dapat tidak. Jadi hak keperluan yang wajib ni kita kena mencari. Bukan menanti. Macam contoh kalau bab makan minum lah. Hak keperluan yang wajibnya apa? Beras. Tak ada, kena cari. Ke duduk kampung, pergi kedai beras tak ada. Biarlah beras tak ada. Tak, kena pergi cari kampung lain lah pula. Sebab apa? Itu keperluan. Hak tu hak kewajipan, hak tu dalam kehidupan. Ni samalah. Hak keperluan kena cari. Lepas keperluan, kemahuan kita pula nak belajar, nak mendalami mana-mana ilmu, terserah kepada kita. Tapi nak ceritanya kita ni terhad. Kena pastikan keperluan. Kalau kita buat bandingan, kalau bab dunia lah mudah. Kalau bab dunia, kita pendapatan kita terhad, kita tak mewah. Kita kena gunakan pendapatan tu untuk keperluan, bukan kemahuan. Tapi kalaulah orang yang berpendapatan rendah, pendapatan dia cukup-cukup je keluarga, boleh duit gaji, dia beli hak kemahuan. Kemahuan dia, hak tu aku nak beli, hak ni aku nak beli, hak ni aku nak beli. Keluarga akan kucalanan lah. Memang nak macam-macam ni. Tengok orang beli tu nak, tengok orang beli tu nak. Kita bukan mewah. Pendapatan kita terhad. Kita kena fokus keperluan. Kemahuan tu tengok rezeki kemudian lah. Kalau tak ada rezeki kemudian, pakai sudah tak ada lah kemahuan tu. Tapi kalau dia pendapatan dia tinggi, pendapatan dia besar, keperluan dia sudah pasti selesai, ikut pandai dia lah nak beli apa pun, kemahuan dia. Itu bandingan. Jadi kalau kita belajar kampung ni terhad, kita kena fokus keperluan, kewajipan. Lepas keperluan kewajipan ni lah, barulah kemahuan. Tauhid beres, tasawuf fiqh beres,
Hak kita minat sangat-sangat selama ni pekoh. Nak belajar pekoh je. Terpulang lah. Terpulang dah. Tak mudah belajar tauhid tasawuf contoh. Dia nak belajar pekoh je. Sebab apa? Itu kemahuan dia, itu minat dia, itu suka dia. Bagus dah tu. Bagus dah tu. Tapi bila dia nak fokus kemahuan ni, keperluan dia beres. Keperluan dia, fardu ain tauhid tasawuf tu biar beres. Fardu ain pekoh biar beres. Jadi nak kena tahulah. Sakatan kita orang belajar wajib kena tahu. Jangan kata kita dengar je. Dah fardu ain tauhid setakat mana? Tak tahu. Abang apa ni? Belajar tak ada hala tuju. Kalau nak belajar seumpama tu, tinggal kampung, pergi duduk pondok. Tinggal kampung duduk pondok. Bukan ada kerja buat dah kampungnya. Tu barulah boleh belajar siang malam. Belajar mana-mana pun kau pandai lah. Itu pun terkadang ada juga yang duduk pondok tiba-tiba tak lepas fardu ain. Sama terus kita duduk kampung. Kalau kita tak lepas fardu ain, kita pergi belajar hak lain, berdosa besar kita. Berdosa besar. Kita fardu ain kita tidak lengkapkan. Di masa yang sama, sepatutnya kita pergi carilah fardu ain. Kita belajar fardu kifayah contohnya. Dosa besar kita. Kita belajar ni fardu kifayah. Kita belajar ni hak sunat. Sepatut pada masa tu kamu kena pergi cari fardu ain. Ni, faham tak ni? Fardu ain ni bermula dari umur kita balik. Ilmu fardu ain ni pula sepatutnya sebelum masuk membalik aling belah kedah. Sebab ilmu fardu ain ni wajib diajar oleh ibu bapa sebelum balik. Bila anak tu balik, dia hanya berakidah, beramal. Berakidah, beramal. Tu saja. Tak payah belajar-belajar dah. Anak ni balik dengan alim ilmu fardu ain tauhid tasawuf fiqh, diajar oleh mak ayah dia. Masuk mau balik, dia fokus kepada ilmu dunia semata-mata. Tak ada masalah. Sebahagian ilmu dunia tu fardu kifayah juga. Sebahagian ilmu dunia tu fardu kifayah. Ilmu perubatan fardu kifayah. Tapi ilmu fardu ain kamu di mana? Mak ayah sudah ajar lengkap fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Ajar pula ajar budak-budak. Budak-budak pula mana? Budak-budak yang suci. Budak-budak mana? Budak-budak ahli syurga. Sebelum balik ni, anak-anak kita sebelum balik, mereka suci. Mereka lah ahli syurga. Kalau mereka mati pada masa tu, syurga merekanya. Ada ni. Talqin, budak sunat talqinnya. Pak mati belum balik ni, talqin pun budak sunat-sunat Sebab apa? Mereka tak ada catatan. Mereka tidak ada persoalan muka nakir. Di hari akhirah mereka terus ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya anak yang suci, anak yang ahli syurga, kita pun ajar akidah ahli syurga, kita ajar amal soleh syarat untuk syurga. Alladzina amanu wa amilus solihat. Mereka balik dengan alladzina amanu wa amilus solihat. Akidah mereka comel, amal ibadah mereka comel pekoh tasawuf. Ajar ilmu fardu ain pada masa anak kita suci, pada masa anak kita ahli syurga, mereka balik sebagai orang yang beriman dan beramal soleh syarat syurga Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu mereka nak belajar dunia, belajarlah dunia setinggi mana pun. Siapa kelang ijaz orang ya, siapa kelang ijaz sekalipun dia nak belajar, belajarlah. Itu hak asal dia. Kalau kita mak ayah didik anak mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mak ayah didik anak kita mengikut sunnah syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah mudahnya anak kita lepas mereka balik. Mudah mereka lepas mereka balik. Tak payah sibuk dah nak belajar fardu ain pulaknya. Tapi realiti macam mana? Realiti macam mana? Lepas tu kalau kita mak ayah tidak menyempurnakan kewajipan ni, kita tunggu masyar lah. Kita tunggu masyar. Perhitungan masyarnya macam mana? Ni kita mak ayah ni.
Siapa mak ayah? Mak ayah kita dulu. Tak. Ni kita ni mak ayah. Ni kita ni mak ayah. Sebab semuanya mak ayah belaka. Hak lepas-lepas dah, kita wajib bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib kena nasihat anak-anak kita supaya belajar fardu ain. Nasihat je lah. Kita tak boleh buat apa dah kepada mereka. Sebab mereka sudah hidup sendiri. Kita hanya boleh nasihat. Berjumpa nasihat ilmu amal. Ilmu amal. Ilmu apa? Fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Kita duduk di tempat sana tu, kita maghrib memanglah ikut kuliah sokmo. Fardu ain tauhid fiqh tasawuf yang dengar saja. Kita kena ajar pula pada mereka. Mereka kadang-kadang memanglah maghrib mereka duduk di masjid, mereka tak pernah balik. Di masjid mereka memang tiap-tiap maghrib ada orang mengajar. Kita tak lepas tangan dah, tak lepas tangan. Dengar sokmo dah fardu ain tauhid belajar ke tak? Fardu ain tasawuf belajar ke tak? Fardu ain fiqh belajar ke tak? Kita kena pastikan pula. Hak sepatut kita ajar sebelum balik, anak kita belajar benda tu. Anak kita belajar ilmu tu. Nasihat belajar lah. Nak belajar ni, dia kena ada panduan ni. Bukan dengar, tak ada telinga, tak tahu hala tuju. Kita nasihat pula mereka. Fardu ain tauhid, tasawuf fiqh. Kadarnya hak mana? Kalau kitab permulaannya hak mana? Kita kena bagi panduan. Selain bagi kita nasihat supaya belajar ilmu amal. Kemudian cuai kita dahulu, kita bertaubah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Ada ni. Sebab kalau tidak diampuni oleh Allah, oleh kerana kita tidak lengkapkan fardu ain tambah ilmu tauhidnya, anak kita balik dengan akidah yang terpesong, akidah ahli bid'ah. Mereka besar-besar, kita mak ayah akan ada saham di hari akhirah. Kenapa mereka akidah salah? Kerana kita mak ayah tidak ajar fardu ain tauhid sebelum mereka masuk membalik. Duduk mana kita di hari akhir? Ni panggil tersungkur ni. Lepas tu macam mana? Bertaubat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita kena nasihat lah. Tapi kena tahulah sakatan fardu ainnya mana. Tu kena tahu molek tu. Bukan belajar saja dah. Jadi panjang dah. Hak terdahulunya hak sakatan fardu ain ilmu tauhid. Secara ringkasnya untuk sah ke-6 rukun iman. Belajar kitab tauhid sifat 20. Kitab manakah yang paling lengkap fardu ain? Kitab Faridatul Faraid. Kitab Faridatul Faraid. Biarlah dengan umur kita 40, 50, 60 ni, ada satu kitab khas fardu ain tauhid. Ada satu kitab khas fardu ain tasawuf, fardu ain fiqh. Mana kita ada bukti boleh jadi penyaksian di hari akhirah. Umur kita puluh tahun ni belajar ilmu dunia ni, berapa butir buku kita duk belajar ilmu dunia tu, sains ke matematik ke tebal-tebal, tengok pun berair dah matanya. Berapa butir buku duk belajar, berapa harga duk beli. Mana hak fardu ain tauhid? Mana kitab? Fardu ain tasawuf fiqh. Mana kitab? Kena bawa buku SPM nak jumpa dengan Allah Taala. Nak bawa buku STP nak jumpa dengan Allah Taala. Kita nak bawa kitab ni. Ini persaksian bukti kita belajar fardu ain tauhid tasawuf fiqh. Umur kita tu 40, 50, 60 tahun hidup. Dua amal. Mana kitab fardu ain tauhid? Kitab ni semua akan jadi apa? Bahan bukti pada hari akhirah. Kan dunia sekarang panggil bahan bukti kan. Kan nak mahkamah kan. Nak mahkamah kan dia ada bawa bahan-bahan bukti. Yang nak bela pun bawa bahan bukti. Yang tukang dakwa pun bawa bahan bukti. Kan orang bela diri pun ada bahan bukti dia. Orang yang kena dakwa, yang pendakwa ni lah, pendakwa raya ni, dia bawa bahan bukti. Orang yang membela diri pun bawa bahan bukti. Mana bahan bukti kita? Di padang mahsyar. Fardu ain tauhid, fardu ain tasawuf, fardu ain fiqh. Mana?
Melainkan kalau nak buat buku SPM, buku STP boleh lah. Mana kena ada kitab. Ni kitab kita ni Faridatul Faraid contohnya. Sebab kalau kita ambil kitab Tauhid Sifat 20, terkadang di dalam tu tidak lengkap ke-6 rukun iman. Ada kitab Tauhid Sifat 20, dia hanya bicara aqaidul iman yang 50 sahaja. Sifat Allah, sifat Rasul, selesai kitab. Tamat kitab, tak ada, habis. Bicara malaikat, tak ada. Bicara kitab, tak ada. Bicara Rasul, tak ada. Bicara hari akhirah, tak ada. Tak ada bicara hari akhirah. Belajar sangat-sangat. Bicara bab telaga haud, yang wajib kita imani akidah ahli sunnah wal jamaah. Telaga haud. Telaga haud mana pula? Yang ada telaga Kausar. Kausar tu dalam syurga. Ni telaga haud ni. Telaga haud Nabi, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaga Kausar itu dalam syurga. Ini wajib imani akan telaga haud. Dan kita Faridatul Faraid diperinci waktu tu. Dia cerita waktu tu. Tapi ada kitab dia tak ada. Tak lengkap ke-6 rukun iman. Kemudian pula dalam kitab Faridatul Faraid kemah pembicaraan qadar dan qada. Dan setengah-setengah kitab Tauhid Sifat 20 yang lain dia tak bicara mana berkaitan qadar dan qada. Kena pilih pula tu kata Faridatul Faraid. Biar kita jadikan kitab ni sebagai bahan bukti kita menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nak cover pada nak tapung balik dengan buku dunia. Tak ada masalah, buku dunia tak salah pun. Buku dunia orang kata tebal beli tu akhirnya buang tong sampah pun. Kita bukan nak cover, nak belajar macam ilmu dunia. Kita hanya nak selesai fardu ain sahaja. Fardu ain ni kalau nisbah sekolah, ilmu sekolah rendah sahaja. Tapi satu je. Fardu ain tauhid tak sampai kau, tapi setakat mana? Jadi tauhid kalau cara kasar kau untuk selesai pembicaraan ke-6 rukun iman. Terutama sekali bab qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Atau fardu ain tauhid. Ini atas diri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kira akan diri kamu sebelum kamu dihisap pada hari akhirah. Kena kira molek. Ni ilmu hak wajib fardu ain. Ilmu yang pertama ilmu tauhid. Ilmu yang pertama ilmu tauhid. Yang terdahulunya wajib fardu ain kita mengetahui zahir tanda perbezaan antara ahli sunnah dan ahli bid'ah. Kena kenal ahli sunnah begini, ahli bid'ah begini. Berkaitan ayat-ayat mutasyabihat, ahli sunnah begini, ahli bid'ah begini. Berkaitan dengan ikhtiar dan usaha, ahli sunnah begini, Qadariyah Jabariyah begini. Bukan sebut perkataan. Kena jelas molek ahli sunnah akidahnya macam mana, Qadariyah akidahnya macam mana, Jabariyah akidahnya macam mana. Kena kenal ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Itu fardu ain. Ni pula secara kasar ni pula ni. Dan di atas jumlahnya, mana secara kesimpulan, secara kasar, tiap-tiap barang yang tiada sentosa, tiada selamat akidah kita daripada binasa akidah serta jahilnya. Kalau perkara ni, kalau kita jahil, tak selamat kita, tak selamat akidah kita dari binasa, maka hukumnya, maka menuntut akan barang yang tiada sentosa daripada binasa sejahil ini fardu. Mana apa? Wajib aini. Fardu tiada harus bagimu, yakni haram meninggal akan dia akan menuntut barang yang tiada sentosa daripada binasa serta jahil. Tambah sekarang, kita dulu lain, tak ada banyak mari benda pelik-pelik. Sekarang ni macam-macam mari benda pelik-pelik. Hak saya sebut minggu lepasnya ayat-ayat mutasyabihah tu, hadis-hadis yang mutasyabih. Balik anak kita daripada belajar jauh-jauh, wayak ke mak dia, mak
Tuhan duduk atas langit. Balik ayat gemuk dia, Tuhan duduk atas langit. Kalau tidak berpegang Tuhan duduk atas langit, tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Sebab Quran sebut Allah duduk atas langit, Allah duduk atas arash. Lepas tu kita kata teropong jadi. Kalau kita jahil perkara ni, kita pun jadi terikut juga tu. Sebab Quran kata ni, Quran kata Tuhan duduk atas arah. Tak beriman Quran, tak beriman Quran faham rukun yang ketiga. Itu yang ketiga Quran beriman kitab ni. Kalau kita tak reti, binasa kitanya. Wajib fard yang kena reti kat perkara ni. Sama sekarang. Kadang-kadang kita ni reti, tapi tak boleh nak menghuraikan. Tak boleh menghuraikan tu jahil ilmu fardhu kifayah. Anak di balik cerita, Allah duduk atas arah. Salah peganganmu ni. Bila mak dia kata salah, anak dia pertahankanlah. Lepas tu mak dia kata salah dengan bahawa apa? Dia boleh membezakan. Akidah Ahlussunnah, Tuhan tidak bertempat. Tuhan bertempat di mana-mana pun, ini akidah Ahlul Bid'ah. Dia boleh beza. Maka dia boleh kata salah begitu. Salah macam mana? Ni Quran kata ni. Salah. Dia boleh membezakan. Tapi boleh tak dia menjelaskan? Tak pandai. Mana apa tu? Dia jahil ilmu fardhu kifayah. Jahil ilmu fardhu kifayah tak berdosa lah. Dah jahil ilmu fardhu kifayah, memanglah tak berdosa. Tapi boleh tak menyelamatkan anak kita? Kalau kita jahil ilmu fardhu kifayah, nak selamat diri kita je. Boleh membezakan tu salah akidahmu gitu tu, maka selamat diri kita, fardu ain. Ilmu fardhu kifayah boleh menyelamatkan anak kita. Kita perjelaskanlah. Quran mana kata Tuhan duduk ni? Duduk tu bahasa Melayu. Quran bahasa Arab. Mana ada Quran kata Allah duduk atas arah? Duduk tu kan bahasa Melayu kan? Quran bahasa Arab. Itulah hak mak duduk dengar tu imam tu. Baca surah sejadah pagi-pagi Jumaat tu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'alal arsh. Itu. Thumma stawa 'alal arsh. Tu Quran kata Tuhan duduk atas arah. Ada ni. Ada. Sekarang ni kita dulu mengaji mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Tu je. Bersalahan Allah akan segala perkara yang baru. Perkara yang baru bertempat. Allah tidak bertempat secara kasar. Mari cerita macam mana pun kita faham. Tapi sekarang ni dia mari pelik-pelik dah. Mari macam-macam dah. Hak faham-faham yang salah ni. Tu hadis jariah tu. Dia sekarang ni. Saya biasalah orang tu soalan, macam mana ustaz dengan hadis jariah? Kita macam mana? Biasa dengar tak hadis jariah. Jariah ni hamba perempuan. Ada ni. Hadis jariah ni dalam Sahih Muslim. Hadis jariah. Yang mana jariah ni hamba perempuan ni dibawa berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia punya penghulu dia pukul jariah ni, ada kesalahan dia, maka dia bawa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa dengan Nabi itu memang berlaku. Tapi dialog apa yang berlaku antara Nabi dengan jariah ni, bagai-bagai riwayat yang menyatakan, bagai-bagai riwayat tak sama. Di sini ada hak riwayat Imam Muslim. Nabi tanya jariah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Jariah pun jawab, "Fis sama," pada langit. Tapi ada riwayat pula jariah tidak jawab fis sama. Jariah tunjuk jari ke langit. Ada riwayat pula Nabi tak tanya aina Allah. Nabi tanya man rabbuk? Man rabbuki? Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Itu satu riwayat yang lain. Ada riwayat pula, hak ni hak diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Nabi tanya,
atashhadina alla ilaha illallah, adakah engkau mensaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah? Qalat na'am, ya. Tu. Jadi perbahasan hadis ni lah pula. Macam-macam riwayat dialog yang berlaku antara Nabi SAW dengan Jariyah ni. Maka hadis ni timbullah persoalan berkaitan kedudukan hadis. Hadis Jariyah. Tapi kita ambil ayat surah Mulk tu. Tu hak kita pergi pada ayat Quran yang makna kita kata lebih kurang lah dengan hadis Jariyah tu. Dan surah Mulk duk baca semua tu kan. Amintum man fis samai an yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur. Ambil ayat tu. Amintum man fis sama, adakah engkau merasa aman, merasa sentosa akan man fis sama, akan Tuhan pada langit. Ambil itulah senang. Kau nak bahas. Kalau di Jariyah ni ulama dia kata gini, ulama dia kata gini. Ambil ayat Quran tu. Man fis sama. Siapa man fis sama? Adakah engkau merasa sentosa, merasa aman, merasa gitulah. Man fis sama. Tu macam dengan ayat Quran tu. Fis sama, pada langit. Langit ada 7 lapisan. Langit mana? Lepas tu tadi istiwa alal arsh, istiwa atas arah, dikatakan duduk atas arah. Langit lain, arash lain. Langit 7 lapisan, arash atas daripada langit yang ke-7. Sekarang ni Allah duduk di langit ke duduk di arah? Langit arah arah langit tak kenal gitu. Macam mana jalanan ahli sunnah, salaf ataupun khalaf? Ni sekarang ni kadang-kadang tak erti perkara ni boleh jadi binasa akidah kita. Belajar barang ni pun fardu ain juga.